Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini. Bersyukur kepada Allah kerana limpah dan kurnianya berjumpa lagi, bersua lagi walaupun hanya di alam maya. Okey, semoga anak-anak di sana terus dalam keadaan sihat dan terus bersedia untuk menimba ilmu walaupun jauh. Ingat anak-anak, jangan lupa menimba ilmu anak-anak. Jangan pernah rasa penat dengan menimba ilmu. InsyaAllah anak-anak. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada bab baru, bab 3. Okey, buku teks kamu bab 3. Okey. Tajuk dia Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, tajuk nampak berat anak-anak. Okey, tak apa. Untuk hari ini kita sentuh satu topik saja. Topik 3.1, latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. InsyaAllah anak-anak InsyaAllah. Okey, teruskan. Okey, untuk hari ini standard pembelajaran, murid boleh memerihalkan latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. InsyaAllah anak-anak. Baik, seterusnya, objektif pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah di akhir ini diharap murid dan mula anak-anak akan dapat memahami kronologi latar belakang sistem pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Yang kedua, menyenaraikan perkembangan perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, meneroka bukti amalan demokrasi dalam pemerintahan negara. Dan yang terakhir sekali ialah membuat rasionalisasi kepentingan taat setia rakyat dan pemerintah. Okey. Baik, kita teruskan. Baik, dalam topik latar belakang, dalam topik latar belakang ini kita akan tengok dah 5 topik kecil lagi. Okey, dalam buku teks muka surat 38 hingga 41 ya anak-anak. Baik, topik yang pertama kita jumpa nanti ialah pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Ingat anak-anak, dah 3 bab kita masih lagi sentuh berkaitan dengan pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Okey, maksudnya topik beraja tak boleh lepas daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang kedua, kita akan tengok bagaimana sistem pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, bagaimana? Kita akan tengok lepas ni. Okey, ada cabaran dia. Okey, yang seterusnya kita akan tengok cabaran sistem beraja ni semasa pendudukan Jepun. Okey, dan diikuti tajuk keempat, cabaran yang dihadapi dalam pemerintahan beraja ni selepas Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir sekali, kita akan lihat raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Sehingga hari inilah macam ni. Okay, anak-anak, kita teruskan pada topik kecil yang pertama. Latar belakang pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umum dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Tradisi saja. Sejak dulu lagi sistem beraja memang diamalkan. Okey, dah menjadi akar umum dalam diri kita semua. Mesti ada raja. Maksudnya mesti ada ketua pemerintah. Okey. Nombor 2, raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Ya, zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja memerintah dengan kuasa penuh dan berdaulat. Dah tengok belum cerita Puteri Gunung Ledang? Tengok. Okey. Nanti balik sekolah, insya-Allah doakan banyak-banyak anak Doakan banyak-banyak supaya boleh balik sekolah awal-awal. Okey. Nombor bulan 3 katanya, bulan 3 insya-Allah. Kalau tak fikir lagi lah. Mudah-mudahan. Okey. Seterusnya, cabaran pemerintahan beraja berlaku selepas penguasaan British dan Jepun dalam kejaran. Yang ini kata tadi, ada cabaran dia. Namun, ada namun dia.
pemerintahan beraja tidak pernah terhapus. Itu yang berlaku di tanah Melayu, di Malaysia sekarang ini. Pemerintahan beraja tidak terhapus. Sampai ke hari ini kita masih lihat banyak lagi negeri yang mempunyai raja. Anak-anak, kita teruskan. Topik kecil yang pertama, pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka. Saya singkatkan kepada KMM. Baik. Yang pertama, Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang berwibawa. Ya, kita semua sedia maklum, Kesultanan Melayu Melaka memang gah. Namanya tersohor di seluruh Nusantara dan dunia pada ketika itu. Sebut nama Melaka, orang tahu itu kerajaan Islam. Orang tahu kerajaan itu penuh dengan kehebatannya dalam perniagaan. Ada pelabuhan interportnya, ya begitu, berwibawa dengan adanya raja yang berwibawa. Kamu dah kenal rasanya semua raja-raja tu. Raja Muzaffar, Raja Iskandar Shah, Raja Ali Udin, Riayat Shah, gitu. Sultan Mansur Shah. Seterusnya, pemerintahan di Melaka adalah berdasarkan undang-undang, ya anak-anak, berdasarkan undang-undang. Ada dua undang-undang pada ketika itu, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ingat, maksudnya pada ketika itu sudah raja pun menggunakan undang-undang. Raja pun bertindak mengikut undang-undang, begitu maksudnya. Walaupun raja ialah pemerintahan berkuasa mutlak, anak-anak, berkuasa mutlak, namun dah ada undang-undang bagi memastikan kerajaan Melayu Melaka itu gah, aman, sentosa, sejahtera, bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya tidak. Kesultanan Melayu Melaka dikacau bilau oleh Portugis pada ketika itu. Apalah Portugis boleh buat. Kita tak sentuh pasal Portugis hari ini, tak ada masalah. Nombor 4, kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan terselah dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kehidupan bernegara dan ciri sistem perlembagaan. Yes, tengok ni, ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Ingat, di Malaysia sekarang kita ada perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi. So maksudnya sekarang ini Melaka sudah ada undang-undang, ya, seperti mana kita amalkan sekarang ini. Undang-undang sangat penting dalam pentadbiran negara supaya semuanya jadi licin. Supaya semuanya dalam ikut garisan yang lurus, jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Anak-anak. Dan yang kelima, anak-anak, pemerintahan diperkukuhkan lagi dengan konsep Islam. Daripada pangkat raja menjadi sultan. Pada ketika itu konsep Islam telah diguna pakai di Kesultanan Melayu Melaka. Raja adalah ketua agama Islam pada ketika itu. Itulah bila dalam kelas kita cakap apa? Bila raja masuk Islam, automatik. Rakyat akan ikut masuk Islam. Begitu. Terbaik. Kita teruskan lagi. Nombor 2, topik yang kedua. Bagaimana pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua? Sebelum Perang Dunia Kedua. Nombor 1, semasa perluasan pengaruh British. Pemerintahan beraja menyukarkan British untuk menjajah. Rupa-rupanya, ingatkan senang nak menjajah, ya. Rupanya sukar untuk British menjajah. Kenapa? Sebab adanya pemerintahan beraja. Orang di tanah Melayu, penduduk tanah Melayu pada ketika itu sangat taat setia kepada raja, pada sultan. Mereka takkan biarkan British memperkotak-katikkan sistem pentadbiran kita. So sebab itulah kenapa dia kata pemerintahan beraja menyukarkan British untuk menjajah. Seterusnya, nombor 2, British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu
dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, ya anak-anak. British hanya dapat meletakkan, memperkenalkan, okey, sistem residen, letak pegawai British dalam sebuah kerajaan sebagai penasihat. Begitu. Itu je yang mereka mampu buat. Okey, menjaga lebih tak dapat. Sebab apa? Sebab rakyat sangat setia pada raja. Okey. Kalau dalam tempat perjanjian wadat antara Sang Sapurba dengan Sang Sapurba ni wakil pemerintah dengan siapa nama dia tu? Wakil rakyat biasa ni. Namanya Demang Lebar Daun. Okey, perjanjian ada wadat begitu. Okey, wadat. Baik, nombor 3. Namun, raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran. Ya, bila British sudah ada bertapak di tanah Melayu, okey, walaupun raja-raja kita memerintah, walaupun raja-raja kita berdaulat, okey, tetap British masuk campur dalam pentadbiran. Itulah yang menyukarkan pentadbiran. Okey, menjadikan pentadbiran kita porak-poranda sebenarnya. British rasa mereka hebat. Okey. Mereka rasa apa yang mereka bawa tu hebat. Sebab itulah mereka mengganggu sebenarnya. Okey. Jadi tak apa. Kita tak ada masalah. Semuanya mendewasakan. Okey. Satu lagi, nombor 4. Sebelum tu, walaupun saya kata begitu tadi, anak-anak pastikan jangan biarkan penjajahan ini berulang kepada kita. Okey. Faham? Serius. Okey. Nombor 3. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British mengambil alih pentadbiran peringkat pembesar negeri. Okey. Untuk negeri Melayu bersekutu, dia kata British ambil alih pentadbiran peringkat negeri dan raja-raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat. Walaupun terpaksa menerima pegawai British sebagai resident. Okay, resident ni, okay, dia ni nama je resident, penasihat ni. Okay, nganut dia ni. Dia boleh langkah raja sebenarnya. Menganut dia ni. Sebab tu dia kata British mengambil alih pentadbiran peringkat pembesar negeri. Dia biar raja je. Okey, tetapi banyak yang dikacau sebenarnya. Okey. Memang presiden mengganggu pentadbiran negeri. Okey, walaupun raja adalah pemerintah berdaulat ketika itu, namun gangguan ini menjadikan pentadbiran kita kacau bilau pada ketika itu. Untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula, kedudukan raja lebih kukuh, anak-anak. Okay? Untuk negeri Melayu tidak bersekutu, maksudnya tak bersekutu dengan British, kedudukan raja lebih kukuh. Okay? British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantikkan oleh sultan. Maksudnya dalam piramid pentadbiran itu, okay, masih lagi raja dan pembesar adalah orang teratas. Penasihat British sekadar ada sahaja. Begitu. Okey? Hebat. Negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Selangor, Perak, negeri Sembilan dan Pahang. Okey? Manakala negeri Melayu tidak bersekutu, negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah, Perlis dan Johor. Dia gitu. Okey? Baik anak. Lepas ni kita sambung part 2. Okey? Part 2 lepas ni.